وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 2 baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ba'du fahazihi risalatun fi fanni tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhaztu min riyadiha fawakiha syahiyatan wa min hiyadiha jawahira muftakhiratan jawahira muftakhiratan. Terjemahan dia, kemudian daripada itu, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Wa tu bukan dengan makna dan, wa ganti kepada amma. Wa ba'du dengan makna amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Didatangkan wa ba'du ni selesai dah mukadimah nak masuk kepada isi kitab. Kalaulah ini kitab, kalau ceramah gitu juga dimulakan dengan bismillah, pujian, selawat, amma ba'du. Macam khutbah Jumaat apa semua tu. Amma ba'du itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata pesen dak lah. Pesen tu khatib ni amma ba'du, amma ba'du. Khutbah pertama pun amma ba'du, khutbah kedua pun amma ba'du, tiap-tiap minggu tak ada, tak boleh tukar pesen lain. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, alhamdulillah yang terdahulu, selawat dan salam. Maka ini ni nak kembali pada mana? Ini mubtada, risalah tu khabar. Maka ini apa ini? Ini isim isyarah. Dia nak tunjuk kepada apa? Ini ni lah. Sebab kata ini tu ada benda yang nak ditunjukkan. Jadi ini ni apa dia ini ni? Maka ini risalah ialah risalah, satu kitab yang kecil. Ini ni dia nak kembali tu kepada hak munasabah lah. Ini ni hak barang yang ada dalam hati pengarang. Sebab tak mengarang lagi ni. Ini ni hak nak tulis ni, hak nak tulis. Nak tulis tak tulis lagi. Hak ni kalulah memanglah biasanya buat khutbah dulu. Biasanya buat khutbah dulu. Di permulaan dia panggil apa? Di permulaan dia ni biasanya akan buat khutbah permulaan kitab dulu, barulah masuk pada isi kitab. Tapi ada juga karang kitab dulu siap, cek, barulah dimulakan dengan dia tulis bismillah, alhamdulillah, selawat salam. Ni hak rasmi dah. Hak mula-mula tulis itu, tulis dululah, tulis layang.
Mana-mana hak nak baiki, nak ubah apa semua siap. Barulah dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah. Hak tulisan lah. Hak dibacaan tu mestilah nak nulis je bismillahirrahmanirrahim tu tetap dah. Di hak rasmi lah panggil dah, hak rasmi. Hak tu di kitab. Kadang-kadang ada juga tulisi dulu, hak khutbah permulaan ni tulis kemudian. Maka ini tu kembali kepada hak risalah yang telah aku karang. Gitulah. Ini ni boleh pergi belakanglah. Kalulah datangkan khutbah lebih dahulu, khutbah dengan bismillah, dengan alhamdulillah, selawat dan salam, tulisnya tak lagi. Maka ini mana ni? Ini hak barang yang hak ada dalam dalam ilmu pengarang ni lah, yang akan ditulis kemudian ni. Maka ini tu tak ada lagi lah, baru dalam ilmu barunya, ilmu pengarang. Kan? Yalah ini cerita gapo ini ni? Ini kitab Faridah ni lah. Kitab Faridah ni siap dah. Tapi kalau masih ditulis daripada bismillah siap. Dia pun tulis alhamdulillah habis. Dia pun tulis selawat dan salam. Maka ini tak ada lagi depan ni. Ada lagi depan ni. Ini nak kembali pada mana? Kembali kepada hak dalam ilmu pengarang, hak akan ditulis. Tapi kalau kita ni siap dah suti ni, maka ini kitab Faridah ni lah. Kitab Faridah buat siap dah. Tapi apabila orang mengarang, maka ini tu baru di situ baru tulisannya. Muka surat 2 pun dah habis lagi. Hak depan tak tulis pun lagi, baru nak mula tulis. Maka ini tu apa? Ini tu kembali kepada hak ada dalam ilmu pengarang. Hak akan dikarang. Tu ini. Maka ini kita kalau siap dah ni kitab Faridah lah. Kalau siap dah ni risalah ni kitab kecil. Risalah ni macam kita kata helayang. Risalah ni macam helayang. Risalah ni contohnya surat kiriman ni dia hanya helayang je lah. Ada surat kiriman sampai tebal gitu, ada. Risalah surat kiriman. Ada tak orang kirim surat siapa tebal gitu? Orang kirim surat ni selat, 2 lat, helayang je. Itu risalah. Mana apa risalah ni? Kitab kecil. Maksudnya gitulah. Kita biasa risalah ni saklar. Saklar. Kenal saklar? Benda sebut saklar tau. Ialah saklar. Bahasa apa saklar? Bahasa Inggeris. Mana orang bagi risalah tu, orang bagi kadang-kadang diberi hak dia potong stick 2 3 4 lah tu kalau kita panggil saklar tu risalah. Dia risalah ni kalau kira helayang kitab, hak nipis-nipis jelah. Hak kecil-kecil je dia panggil risalah. Faridah ni kitab kecil lah. Nak kata kecil dak lah kalau kita bubuh kok pertengahan. Kecil sangat pun dak, besar sangat pun dak. Tapi nak banding dengan kitab-kitab hak lain, kira kecil lah. Kira kecil. Tapi kalau nak letak di kita, bapuk dah. Kalau letak di kita ni, kira bapuk dah lah. Besar dah kitab tu. Nak belajar tu kira habis kendok dah. Allah besarnya kitab. Dah. Kalau umi tu tak tebal kan? Umi tu tebal. Jawi je nipisnya. Tapi nak banding dengan kitab-kitab yang lain, kitab Faridatul Faraid ini kecil lah. Tak kecil. Kita nak kata kecil benar tak jugalah pertengah. Tapi kita nak banding kitab-kitab lain, umpama risalah je. Satu kitab yang kecil, helayang. Maka ini kitab Faridatul Faraid ini risalah, kitab kecil pada ilmu tauhid. Nak membicarakan ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid. Ni ilmu usuluddin nama dia. Ilmu ma'rifah. Ilmu aqidah. Kadang-kadang ilmu kalam. Ilmu sifat 20. Macam-macam nama. Tahu?
Tapi kita sohonya dengan ilmu tauhid. Orang sekolah dia tak ambil ilmu tauhid, usuluddin tau. Jurusan usuluddin ke jurusan tauhid. Di usuluddin. Tapi kalau nama ilmu kalam, kita tak apa-apa kenal lah. Sebab di antara nama ilmu tauhid ni ilmu kalam. Sebab pembicaraan di sifat kalam tu agak panjang dan agak rumit. Dan di ilmu kalam ni lah terkadang terpesong pegangan-pegangan yang ni hak salah pemahaman berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengaji ku asas perdoaan ni, perbahasan sifat kalamnya rekah je lah. Perbahasan sifat kalam rekah je. Hak kita dok ngaji kaedah ni hak asas fardu ain. Tapi kalau mengaji betul-betul kaedah sifat 20, di antara perbahasan panjang adalah di sifat kalam. Ulama-ulama terdahulu, contoh masyhurnya Imam Ahmad bin Hanbal, di penjara adalah berkaitan dengan fitnah sifat kalam. Imam Ahmad bin Hanbal tu, yang mana khalifah pada masa itu dipengaruhi oleh ulama-ulama yang cenderung kepada akidah Mu'tazilah. Ini kurang awal lagi ni. Ada di kalangan ulama-ulama orang-orang berilmu tetapi berpegang dengan akidah Mu'tazilah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Akhir kurung yang kedua, awal kurung yang ketiga. Timbul dah di kalangan ulama-ulama yang terpesong pegangan. Ni ulama awal Islam ni bukan ulama yang diulamakan. Akhir zaman ni diustazkan, disyekhkan, dimurabbikan, dituang gurukan oleh orang hak dak 31. Boleh ke? Kan? Dia aling. Tahu mana aling? Sedap dia cerita. Sedap cerita tu aling. Kalau sedap cerita tu aling, kalau orang seumpama ni dia punya penilaian dia, kalau jumpa tu guru aling sungguh, dia jebeh aling gitu mengajar tak sedap. Kalau orang pakai nilai aling tak aling dengan sedap cakap, kalau dia jumpa tu guru aling sungguh, dia tak tahu lah tu guru tak aling sungguh. Ngaji 30-40 tahun. Dia tak tahu. Dia dengar tu mengajar, balatu je. Kalau tu aku boleh mengajar dia kata. Nak kata mana? Nak jebeh dia ni. Dia ngaji 30-40 tahun tu. Diakui oleh ulama-ulama lain dia ni orang alim. Baru senyap berkali. Jadi nilai alim dengan percakapan. Ini nilai yang orang jahil. Nilai orang jahil ni. Di percakapan itulah alimnya. Itu pandai cakap, bukan pandai ilmu. Orang sekarang ni apa sebut kata tok guru belajar 30 tahun, tok guru belajar 40 tahun. Tu dak cerdik dia kata. Kalau cerdik takkan ngaji 30-40 tahun. Ustaz kita ngaji sekejap je, pandai. Apa-apa cerdik akalan dia, bukan cerdik ilmu. Cerdik akalang lain, cerdik ilmu lain. Akal cerdik lain. Orang-orang duduk tepi jalan hak sekolah tak lulu. Bodoh. Dah, dia orang cerdik tapi tak mau belajar. Dia tak mau belajar. Hak boleh lulu tinggi tu tak cerdik mana tapi dia disungguh. Jaya marah perempuan oleh lelaki malas, orang perempuan rajin. Faham tak? Cerdik bab lain, pandai reti ada ilmu bab lain. Dari cerdik pun dari malas nak ada ilmu mana? Tapi orang cerdik malas ni cakap kabur kalau kita. Jangan main cakap kabur dia. Kadang-kadang tak cerdik mana tapi dah disungguh-sungguh dia berjaya lah.
Jadi hok tu tunggu dulu ngaji 30 tahun ni bukan kata ilmu dia tu. Otak dia cerdik. Kalau tak cerdik otak tak boleh ditunggu. Tak cerdik dia tunggu. Syarat nak jadi tugu alim ni dia kena cerdik. Tu syarat dia dah. Syarat dia kena cerdik, boleh ditunggu. Itu syarat dia. Tapi saya ingat dia almarhum tugu saya royak, memang syarat ditunggu ni cerdik, tapi cerdik ni pun bala besar juga. Syarat nak jadi guru kena cerdik. Tak cerdik tak, bila tak cerdik ni boleh belajar. Lepaslah yang dia. Kalau nak setakat ngajar lebih kurang tu bolehlah. Ni cerita dari tuan guru ni. Tuan guru yang sebenar lah ni. Syarat dia nak cerdik. Tapi cerdik ni ujian besar. Apabila dia cerdik, dia belajar oleh 5 tahun tu dia kuasa dia pandai dah. Berarti dah dia cerdik, dah cakap pula pandai. Ni tak lama kan. Kadang-kadang bila dia cerdik, dia tu ngajar tu nak nilang akal dia. Tak pernah sabar tu ajar ni. Dia pun lawan tu guru. Cerdik sebab tu kisah orang yang pertama digelar sebagai Mu'tazilah, Wasil bin Atta, murid kanan kepada Imam Abdul Hasan Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni min kibarit tabi'in, di kalangan orang tabi'in yang paling alim sekali. Tabi'in ni orang dangan sahabat, dilahir pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tak dangan Nabi Hasan Al-Basri, tapi di kalangan orang dangan sahabat hak besarnya di antaranya adalah Hasan Basri. Murid dia hak paling kanan paling cerdik adalah Wasil bin Atta. Hak ni hak mula-mula terpesong. Ni mula-mula terpesong. Bila tanya tugu dia, orang Islam yang buat dosa besar di akhiratnya macam mana? Syurga ke neraka? Dia jawab syurganya tidak, nerakanya tidak. Nak murid yang jawab. Dah dia cerdik. Dia cerdik syarat dia dah, tapi ujian besar cerdik. Takut tak mengaji lama. Tapi kalau guru sungguhnya memang dia cerdik dan dia mengaji lama. Orang sekarang cerdik, ngaji tak balas mana, baca rajin. Baca rajin 5 najang sehari baca. Akhirnya hak ada dalam otak dia tu hak bacaan dia, ilmu yang didapat dan kecerdikan dia, bukan ilmu yang diambil daripada guru. Bukan ilmu yang diambil dari guru. Yang sampai guru ada silsilah sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada bahagian, dia tak ada. Ni hak tu bik macam-macam hukum hak karut-marut ni. Hukum hak tak betul mari balas ni. Dia tidak berguru lebih kurang, tapi yang banyaknya membaca. Adalah guru belajar, tapi hak banyak dalam kepala ni, hak diambil daripada guru ke, hak diambil daripada bacaan sendiri. Bacaan sendiri. Kerana cerdik. Ni bahaya. Terutama sekali bab akidah. Kadang-kadang bab fiqh hak mudah pun faham kod lain, hukum kata kod lain, kadang-kadang bawa pada menyusahkan orang. Apa tu? Salah faham. Kerana tidak berguru. Boleh pula learning. Tok guru tu 30 tahun 40 ngaji tu tak cerdik. Ustaz dia cerdik, dia kata ngaji sekejap aje. Alim dah. Siapa kata alim? Saya kata alim. Dah awak tahu dah ilmu, saya baru ngaji pun. Balas ni bubuh markah, tak benar. Orang jahil bubuh markah. Dia bab ilmu ni, dia lah kalau kira hak fardu kifayah lah. Sebab tu kata cerita bab ilmu kalam tadi tu, sifat kalam tu. Dia panjang tu hak fardu kifayah, tapi situ hak banyak terpesong tadi lah. Imam Ahmad bin Hanbal hak bab Quran tu lah. Quran qadim ataupun baharu. Quran. Fitnah betul tu. Betul sifat kalam tu. Sebab kalam ni ada beberapa bahagian kalam. Hak kalam yang ada di Tuhan, hak kalam Quran, hak dipanggil kalam Allah ni kalam juga. Dan hak di Tuhan tu panggil kalam juga, panggil Quran juga. Jadi sini hak panjang. Tapi kita biasa tak faham sini ni, tak timbul keliru. Tapi dia bab terpesongnya banyak di persoalan bab kalam.
Sebab tu nama ilmu dikenali dengan ilmul kalam. Kita ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Ilmu tapak agama. Usuluddin. Kadang-kadang panggil ilmu aqidah. Ilmu ni sama pegangan. Tapi kalau kita kapur ni ilmu sifat 20. Dia panggil ilmu sifat 20. Sehunya ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ngaji sifat Tuhan ni asasnya adalah sifat wahdaniyah. Tu asas dia. Sebab tu dia namakan ilmu tauhid. Asas pengajian kita sifat Tuhan adalah wahdaniyah. Itu asas dia, keesaan. Bila Allah ni esa, pastilah Allah ni ada, tidak diadakan oleh yang lain. Sebab tidak ada yang lain, hanya Allah sahaja Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, hak mana hak Tuhan hak pertama, mana hak Tuhan hak dijadikan oleh Tuhan yang pertama. Timbul gitu. Sekarang ni Allah Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang esa. Pastilah Allah ada, tidak diadakan. Sebab siapa nak adakan Allah? Sebab hanya Allah je Tuhan. Jadi ada Allah yang esa, pastilah ada sedia kala. Tu baik sedia kala tu. Sebab apa? Sebab kalau asal Allah tak ada, nak ada macam mana? Tuhan Allah je. Ke makhluk pula buat Tuhan? Apa tak ada? Dia buat. Lepas tu dia semua. Ada tu? Dia buat. Dia tukang buat. Lepas tu siap buat, dia akak, disusung. Kalau berabuk, dia tukang lap, dia tukang sapu. Lepas tu dia dah dia ni ada apa tak ada? Hak ni hak kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hak senyum seorang, ingat masa jahiliah. Nak musafir, nak selamat kena buat Tuhan. Dia buat Tuhan daripada buat tamar, buat comel. Dia tukang buat. Dia tukang bawa. Tukang bawa lah. Bukan Tuhan bawa dia. Dia tukang bawa Tuhan. Tiba-tiba dalam satu perjalanan putus bekalan. Dia makan pula dah Tuhan dia tu. Ni tipu suka seorang. Maknanya bodohnya masa jahiliah. Bodoh masa jahiliah. Nak selamat musafir, buat Tuhan. Jadi buat Tuhan. Bukan Tuhan buat dia, dia buat Tuhan. Dia tukang bawa, putusan dia yang tukang makan Tuhan. Dan nak kata kan, dan Tuhan tak beri petunjuk, jadi bodoh. Jadi kalau tak ada Tuhan yang lain, ada Allah ni mestilah tidak diadakan. Sebab kalau asal tak ada, nak diadakan, siapa nak adakan Allah? Sebab Allah yang esa. Maka ada Tuhan yang esa ni, pastilah ada yang tidak ada permulaan. Itu mari daripada keesaan. Itu asas dia. Kalau kita ngaji sifat Rasul, asasnya sifat amanah. Itu asas dia. Bila Rasul ni amanah, pasti cakapannya benar, sidik. Sebab dustanya tidak amanah, tidak berjuru. Bila Rasul ni amanah, pastilah Rasul bila diperintahkan menyampai, pastilah Rasul akan menyampai. Takkan sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Sebab amanah. Itu asas kepada sifat Rasul. Asas pada sifat Allah wahdaniyah. Nama ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah. Bila Allah Ta'ala saja Tuhan, maka segala-gala ni mestilah mari daripada perbuatan Allah. Sebab Allah jua Tuhan. Jadi hak ada selepas tu semua Allah buat. Hak ada selepas daripada itu makhluk ni semua Allah buat. Jadi apabila Allah buat, bukan Allah buat di permulaan ada sahaja. Kesemua tu mesti Allah je yang buat. Sebab Allah je Tuhan. Kalau Allah hanya buat separuh jalan, siap makhluk buat sendiri. Maka bukan tu. Jadi makhluk siapa buat? Tuhan buat. Lepas tu buat sendiri. Bukan Tuhan dah buat lepas dia tu. Maka tu lucu keesaan. Sebab hanya Allah Tuhan, yang ada ni makhluk dia belaka. Jadi hak makhluk dia, makhluk segala-gala. Bukan makhluk betul dijadikan saja. Kita kena ingat baik. Kita ni bukan makhluk yang hanya Tuhan jadikan kita daripada tak ada pada ada.
Bukan setiap saat berlaku di kita ni, tetap makhluk kita ni. Yang berlaku semuanya Allah buat. Kita ni makhluk, selama-lamanya kita makhluk. Kita bukan khalik. Kita makhluk selama-lamanya. Allah yang khalik selama-lamanya. Kita makhluk selama-lamanya, bukan khalik. Jadi makna jadi yang kita buat ni, khalik lah yang buat. Siapa? Allah kan. Jadi kita makhluk yang dijadikan. Maknanya bukan kita saja dijadikan, perbuatan kita pun makhluk juga. Diri kita makhluk, perbuatan kita tu pun makhluk juga. Khaliknya Allah yang menjadikan kita, khaliknya Allah yang menjadikan perbuatan kita. Itu keesaan. Ini asas ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Makna kamu tu makhluk, perbuatan kamu pun makhluk. Yang khaliknya Allah. Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Itu Tuhan yang esa. Tapi kalau hak ni Tuhan Allah yang buat, hak lain tu makhluk bekas sendiri, itu tidak keesaan. Itu tidak keesaan. Ini ngaji ilmu tauhid ni. Ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ilmu tauhid ni, tak ada nilai belaka lah hak mana-mana pun. Mana buat imam semayang ke puasa, tak ada nilai belaka. Ini ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Faridah ni risalah kitab kecil pada ilmu tauhid, pada menyatakan ilmu tauhid. Aku himpunkannya. Aku ni Syekh Ahmad Al-Fatani himpunkannya. Himpunkan risalah ni. Himpun ni pungut lah. Daripada beberapa kitab yang diaktibarkan. Baru kitab yang diaktibarkan. Kitab-kitab yang iktibar lah, faham tak? Yang diterima lah kita kata oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Yelah, kitab-kitab ni banyak juga buku-buku karangan ni. Sebab apa? Sebab hak di awal Islam, ulama ahli sunnah wal jamaah pun ada kitab. Hak Mu'tazilah pun ada kitab. Ni kitab yang diaktibarkan, kitab yang diambil kira, kitab yang diterima oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Aku himpunkan, aku pungut, bukan aku karang. Macam kitab Penawar Bergati gitulah juga. Kitab Penawar Bergati pun aku himpun, kata Syekh Qadi Al-Mandili, aku himpun. Mana bukan aku karang. Mana apa? Dihimpun, dia pungut, diambil daripada kitab-kitab hak muktabar. Diambil, kalau kita kata kalau kitab nak buat kecil je, maka dia pun ambil poin-poin hak besar-besar je lah. Gitulah. Mana ada rujukan. Hak kitab muktabar ni kebanyakannya kitab Arab. Kitab asal. Adalah kitab Arab lah hak asalnya. Kitab Jawi ni kitab hak ambil gitulah, pungut-pungut tulis kok Jawi. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni tak pandai bahasa Arab. Jadi sebab itulah nak kemas dalam ilmu ke mana pun kena balik pada kitab yang menjadi sumber asal, iaitu kitab Arab. Mengajarnya bukan mengajar kitab Arab, mengajar untuk masyarakat kitab Jawi lah. Tapi saya pergi di mana, di jalan nak kita Kemacan, nak naik Bukit Gerik tu lah. Tauhid Kifayatul Awam apa dia baca tauhid Arab. Tufatul Murid ke apa dia baca. Kita Arab tauhid 420, kan kita Jawi. Tengok yang mengajar, dia kitab-kitab tauhid, fiqh, tasawuf, fiqh Fathul Qari. Dah baca kitab-kitab Jawi, kitab Arab dia baca Fathul Qari. Tapi yang mengajarnya imam pertama, imam nombor 2, senang dia. Alah, senang lah. Hak tempatan aja. Kalau hak luar mari ni, hak luar iyalah kadang-kadang tak dang sibuk lah apa semua. Ni hak apa? Tu imam hak mengajar. Tu imam pertama, tu imam kedua, orang belajar. Mengajar kitab tauhid kitab Arab. Tu Fathul Murid dah silap dia baca. Fathul Awam begitulah. Fiqh
Fathul Qari, hak Jawi ada juga. Tapi dia ngajar kita Arab. Ni. Dia kita Arab lebih mudah. Kalau nak kira pemahaman, hak lebih mudahnya kita Arab. Nak banding kita Jawi. Kita Arab dia lengkap. Lengkap di dalam tu. Tapi kita terkandung ni baca kita Arab. Tapi kalau baca kita Arab pun tak apa, sebab baca kita Jawi pun bukan tengok kitab pun. Dah. Jawi kan tengok kitab pun. Kadang-kadang kat mana butik ni, kat mana butik, nak tanda kat butik je. Ni tanda kat butik je. Dia kata nak tengok kitab warna, kata baca sikit sangat dia kata. Kalau baca banyak tu tengok kitab dia kata. Dah baca sikit nak tengok kitab warna. Oh gitu pula. Kata kalau nak baca banyak tak boleh baca kitab kecil. Nak baca banyak kena baca kitab besar. Sebab kitab besar ni dia huraiannya cukup. Mana? Kalau contohnya hak terdahulunya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datangkan alhamdulillah, datang ke selawat dan salam. Kalau kita buka kitab besar, bismillahirrahmanirrahim dia huruf panjang di situ. Mana kita akan baca dalam kitab tu nah. Bukan macam tazkirah gini dak lah. Alhamdulillah panjang dia bahas alhamdulillah. Alhamdulillah pujian alhamdulillah qadim hadis qadim dia ada dalam dalam tu. Maknanya boleh baca banyak lah. Boleh baca banyak. Mana kalau kita ngaji kitab besar, lama kening ustaz tu sebut dalam ni. Lah. Enggak kepandai sangat. Ada kitab lah belaka. Nabi mana? Namun kita tengok akhir dia pandai dia. Pandai kau mana? Tukang baca kitab. Bila baca tengok kitab besar, ada dalam ni belaka dia kata. Tak kena. Ada belaka. Tu baru boleh baca banyak. Sebab di situ satu-satu diorang, satu-satu. Tapi kita baca kitab kecil, takkan kita nak baca gitu rugilah. Kawan-kawannya kita baca kitab kecil pun hak kita boleh ilmunya, hak dipungut daripada kitab-kitab besar. Kita nak jumpa sendiri bila tak tahu. Tapi bila kita jumpa sendiri pula, hak ni lama keni duk dengarnya. Ya. Sebab tu dia nak kemahnya, baca kitab tauhid ke fiqh ke tasawuf ke, dia orang yang mengajar kena boleh kembali pada kitab asal. Tapi kitab hak nak mengajar ni pun dia kena belajar, kitab hak asal Arab pun dia kena belajar, bukan hanya membaca sendiri. Terutama sekali ilmu tauhid. Jangan sesekali cuba nak terang-terang mengajar dengan hanya membaca, jangan. Bukan kata kita nak mengajar, kita nak berpegang sendiri pun tak boleh nak terang-terang baca, kena berguru. Kena berguru ilmu tauhid, berguru. Pekoh pun kena berguru. Kalau tak boleh dia pasal lain lah pulaknya. Tak boleh dia macam pasal mengelpah tu lah. Air berlari, air mengalir, air macam-macam. Bilah lah, jiru lah. Tu menyusahkan belaka tu. Tak ada dalam kitab Tapi kalau tanya, itu saya tunjuk kabar tu kan mesin basuh. Dia tu Jumaat lepas ada soalan agama. Sama juga. Kalau ada najis tu akan menyebabkan berjangkit pada perkara yang lain. Sama je pemahaman. Sama pemahaman. Dia tak ada hukum air datang dengan air menanti, tak ada. Dia tak ada. Dalam kitab tu jelas. Air datang, air menanti tu jelas. Air datang kuat. Walaupun air sedikit lah yang kita cerita. Kalau air 2 kolah memang kuat. Air menanti pun tak ada benda-benda ni. Sebab apa? Air 2 kolah ni kuat. Air menanti najis datang pun tak apa-apa. Orang nak mengangkat ada kecil ada besar berenang dalam tu pun tak ada apa-apa. Sebab 2 kolah ni kuat. Tapi kalau air sedikit, dia kena air tu datang. Dia tak boleh nak kita datang kepada air. Kena air datang. Atas najis pun air kena datang. Kita nak mengangkat ada kecil ada besar pun air kena datang. Kita tak boleh nak selang. Kita nak ambil semayang, air satu berdi, kita tak boleh nak datang ke air satu berdi tu. Sebab air tu sedikit, dia kena air tu datang. Sebab air tak sampai 2 kolah. Kan kita ambil semayang kan, air tak sampai 2 kolah. Kita pakai cetong, kita pakai serek, air kena datang. Sebab apa? Sebab dia tak apa 2 kolah. Datang kuatlah. Terangkatlah ada kecil, terangkatlah ada besar bila air datang. Tapi kalau kita pergi selam, mustakmal lah airnya, punah dah lah. Jadi mustakmal. Kalau najis datang, jadi najis lah airnya. Tapi kalau air datang, terangkat ada kecil,
terangkat hadas besar. Air datang ke atas tempat najis, bersentuh air dengan najis, tak akan jadi najis air, sebab air datang. Itu poin besar dalam mazhab Syafi'i kita tu. Tapi mengaku mazhab Syafi'i dia kupah kot lain. Betul lah air datang, tapi dalam mesin basuh tu ada najis. Tapi jangan ada air najis. Kalau ada air najis bertambah timbangan, air akan jadi najis automatik walaupun tak berubah sekalipun. Dia tidak ada air najis, cuma ada sifat-sifat najis. Kalau air najis tokor tarik dalam tu pun orang noh lah, walaupun tak berubah sekalipun, sebab air tak sampai dua kolong. Ni air tak ada, cuma ada sifat. Dia kata bila air kena najis, najis tu menajiskan air yang lain. Tu salah faham lah. Saya ingat lagi duk ngaji dengan arwah tok guru saya dulu. Bak seremuk lah, bak seremuk. Bangkai seremuk. Bangkai seremuk dalam gula. Bangkai seremuk dalam gula. Dulu lah learning Tupperware dah. Semut tak kena gula dah learning. Dah Tupperware tak kena siapa ke semut ke gula. Jadi ada bangkai semut dalam tu. Kalau kita bubuh gula bersekali bangkai semut dalam bekas kosong, bangkai tu najis. Najis. Kita pun datangkan air atasnya. Air takkan dia punah. Semut tu pun terapung, kita buang lah. Sebab tak boleh makan tu bangkai, haram. Bukan gelap perut. Kita orang tu kata mu telang air sekali dengan bangkai semut, gelap perut. Gelap perut lah sebab haram. Orang tu bagi gelap perut tau. Najis mana boleh telang. Tapi jadi najis dah air? Tidak. Sebab apa? Sebab air datang ke atas bangkai semut. Bangkai semut tu terapung, buang, air tak kosong. Tapi kalau siap ada bubuh air, kucar dah apa semua, tak cukup manis. Tak cukup manis. Orang sesudu dia 2-3 sudu. Orang 2 sudu dia 5-6 sudu. Bahan kecil manis. Tak cukup manis. Air duduk di situ, dia pun datangkan gula. Datang ke gula, ada bangkai semut. Kenapa? Kita datangkan najis ke dalam air. Air automatik menjadi najis sebab air menanti. Gitu. Atau penting kata nak faham air menanti. Air datang dengan air menanti. Walaupun zahirnya kita tak sengaja. Yang kita sengajanya, kita nak bubuh gula. Itu hak zahirnya. Sengaja kita adalah bubuh gula. Tetapi semut duduk dalam tu bukan kita sengaja nak jepuk, nak pilih bangkai semut nak bubuh dalam air tu. Kita nak bubuh gula. Itu pilihan kita. Jadi bangkai semut ni dia duduk situ, tak sedar kitanya. Dikira kita juga bubuh semut tu, bangkai tu. Kita juga bubuh. Maka air tu menjadi najis. Air ke gula kan. Gula memang bubuh gula kediang. Ke gula bubuh gula dulu. Gula mau bubuh gula kediang. Wak air je bubuh gula dulu. Wak saat ni tu nak tambah gula. Sebab kita yang bubuh. Berbeza kalau dia masuk. Ataupun angin yang tiup, itu dimaafkan. Buang bangkai itu air tak rosak. Itu di antara najis yang dimaafkan disebut dengan air. Bangkai tak perlu je kalau ianya masuk sendiri, sama ada dia masuk masih hidup, dia masuk dalam, ataupun angin tiup, itu dimaafkan. Tapi kalau kita yang bubuh, kita bubuh bangkai ni, kalau bubuh semut hidup, kemudian dia mati di dalam air panas tu, itu bukan bubuh bangkai, itu bubuh binatang hidup yang suci. Semut binatang hidup yang suci. Dah boleh makan lah. Suci bukan kata boleh makan. Sebab binatang hidup semuanya suci belaka, melainkan anjing dan babi. Jadi semut ni binatang yang suci. Jadi kita bubuh binatang hidup, tiba-tiba dia mati dalam tu sebab air tu panas. Itu bukan bubuh bangkai, air dah punah. Buanglah bangkai semut tu. Sebab kita bubuh yang hidup. Tapi nak cerita kalau kita bubuh yang bangkai, punah air tu. Sebab apa? Air menanti. Adapun kalau bubuh gula dulu, sekali ngebangkai semut dalam, kita bubuh air kemudian, tak punah air tu. Sebab apa? Air datang kuat. Dia tidak dinajiskan oleh najis tu. Sebab apa? Air datang. Air datang. Dah kata bangkai semut tu ada ain. Ada ain bertambah timbangan. Bertambah timbangan ni ain yang larut. Ni ain tak larut. Ni ain ni kita boleh buang.
Sekarang tadi kalau air datang pun, kalau ada air najis, air akan jadi najis. Air yang larut macam tahi itu larut dalam air, air dia najis, bertambah timbangan. Sekarang ni air bangkai semut ni dia tak larut dalam air, kita buang bangkai tu, air tu kekal, timbangan dia tak bertambah. Tapi nak ceritanya, air datang dengan air menanti. Air datang takkan dia najis, air tu malaikat berubah. Saya baca Jumaat lepas lah, soalan agama gitu juga. Dia kata kalau dia najis dia pakaian, najis tu akan menajiskan air, akan menajiskan pakaian yang tak najis. Padahal airnya datang kan. Ini panggil apa ni? Dia kena balik pada kitab asal, dia kena berguru, kena belajar. Ini pemahaman ni, air datang, air menanti ni tak berkait dengan air tu bergerak ke mengalir ke. Hak saya mengaji dengan arwah Baba Najibuddin Kerandang. Kalau bab pekoh tak ada orang lain dah. Kalau bab pekoh, bab lain pun bukan kata bab lain tak timbul, tapi kalau bab pekoh tak ada dah orang lainnya. Ini hak pemahaman daripada belajar. Macam-macam dia bawa. Cuba tanya Pak Mesin Basuh. Tu timbuk mufti-mufti pun ada najis di dalam, menajiskan pakaian lain. Tak betul belaka. Salah gitu. Kena belajar molek. Walaupun pekoh tu mudah. Tauhid jangan. Tauhid jangan duk terah-terah lah. Kita nak menghidupkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya nak bawa etik kaedah sifat 20. Akhirnya sifat ilmu sifat maknawiyah. Sifat ilmu sifat maknawiyah. Sebab apa sifat ilmu sifat maknawiyah? Sebab sifat 20 ni ada 4 bahagian sifat. Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, ma'ani. Allah tu betul kau bimbo. Sebab apa? Nak terang. Sebab apa ni? Sebab nampak kaedah sifat 20 ni kaedah yang cukup sesuai untuk memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka nak terawak retik. Jangan. Akhirnya sifat ilmu sifat maknawiyah. Ma'ani hak mana, makni hak mana pun tak tahu. Kita jauh hak dihimpun ni pun kita belajar. Kita hak diambil kita arak tu pun kita kena belajar. Memang kena ada. Kalau kata tauhid kita baca tak jauh. Kalau hak arak mana kita boleh kita buka. Tengok kita. Kena ada. Kita arak hak jadi tempat rojokan bagi orang yang nak mengajar. Kita mengajar kitab pekoh. Kita pekoh jauh, ambil lah Munyatul Musolli ke apa ke, kita kena ada satu kitab Arab. Hak mana kita belajar kitab tu dan kita boleh rojok pada kitab tu. Satu pun tak apa dah. Kitab pekoh Arab ni banyak, tebal-tebal belaka. Tapi isi kandungannya lebih kurang lah. Ada lebih kurang gitulah. Mana ada satu tak apa dah. Contohnya tempat rojokan kitab Iqna contohnya. Kalau kau belajar sanawi, tak apa dah. Tak apa dah tu. Bukan mengajar kitab Iqna, bukan. Mengajarlah kitab Munyatul Musolli apa pun. Tapi ada masalah kita buka dalam kitab besar. Ada gitu. Tempat rojokan. Dia kena ada boleh rojok seumpama tu kitab-kitab Arab yang sekurang-kurang satu kitab kita belajar betul benar. Satu kitab Arab. Jangan hanya semata-mata boleh baca Jawi, nak terang ngajar Jawi. Jangan. Nak terang ngajar Jawi. Tu timbul macam-macam. Ada timbul orang ngajar darah hik nifas istihadah, dia darah wiladah. Ada tak darah wiladah? Satu sampai ketika dia ajar wiladah pun mandi juga. Jangan wiladah mandi juga. Wiladah lepas beranak kena mandi. Yelah wajib mandi, tapi kalau darah nifas ada, hilanglah mandi wiladah tu. Tak mandi dulu wiladah. Nifas kat gila pula 3-4 hari ke mau mandi pula nifas. Habis mana wala tu? Tu dah kita tulis 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ni keluar mani, bersetubuh, mati, haid, nifas, wiladah. Itulah beranak. Tapi bukan darah wiladah, diri beranak tu. Bagi darah wiladah. Tapi lepas beranak balik ada nifas ke tak? Ada. Tak ada lah mandi wiladah tu. Dia mandi dulu pula. Mandi, siap-siap dulu. 40 hari, 50 hari tu kering nifas, mandi nifas pula. Dia contohlah bersetubuh.
Belum sempat mandi keluar haid. Mandi bersubuh gitu. Mandi ya? Tak payahlah sebab ada haid dah tu. Sebelum tu dia bersetubuh, maka wajib mandi. Oleh kerana lambat lagi masuk waktu sembahyang, dia tak mandi. Aku ambil sembahyang dulu, tapi tak mandi. Kemudian terbitlah darah haid. Nak mandi pula bersetubuh. Tak payah dah lah. Tapi masa wajib mandi, dah ada haid dah, tak payah dah lah. Ke mandi hak dulu bersetubuh tu dulu. Lepas tu haid kering 7-8 hari tu mandi pula kita. Guna. Ni orang apa? Membaca. Ni membaca masalah membaca. Kalaulah kita katalah dia dekat nak beranak, bersetubuh. Belum sempat bersetubuh, beranak. Bersetubuh belum sempat bersetubuh beranak belum. Dia bersetubuh, belum sempat mandi beranak. Jadi mudah beranak. Belum sempat mandi beranak. Belum sempat mandi beranak keluar daun nipah. Lepas tu mandi 3 kali. Mandi bersetubuh sekali, mandi beranak sekali, mandi nipah sekali. Ada. Lepas bersetubuh belum sempat mandi, masuk dah dalam bilik bersalin. Beranak. Hak tak ni bersetubuh, badan besar wajib mandi, tak sempat mandi, beranak. Beranak wajib mandi juga, tak sempat mandi, nipah. Kan ni. Ada. Ni orang ada orang jauh umpama ni. Salah terang-terang. Kalau kita orang mengaji kok salah atas darat. Ada salah atas darat ni. Bukan salah-salah tersembunyi ni. Salah atas darat, salah terang-terang. Puncanya tak belajar. Dia salah tersalah ni manusia tak pelik. Saya salah faham. Benda hak tu sikit tu tak pelik, siapa-siapa pun berlaku belaka. Tapi kalulah hak bab mandi wiladah ni salah atas darat lah, orang panggil ni sebuah orang mengaji. Tapi kenapa timbul gitu? Kerana membaca, tidak berguru. Jangan kata saya pandai baca jawi, saya sekolah Arab zaman itu, saya benar nak terahlah mengajar jawi. Jangan. Terutama sekali ilmu tauhid. Mana kitab jawi hak diimpun ni pun kena belajar, kitab Arab hak diambil tu pun hak tu kena belajar. Aku ambil daripada suti. Aku himpunkan kitab Faridah ni daripada beberapa kitab yang diiktibarkan, kitab yang diterima, yang diguna pakai oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ambil ni, himpun ni ambil semua ke? Aku ambil daripada tu. Akhaztu min riyadiha. Aku ambil min daripada riyadiha, segala kebunnya. Jadi daripada aku ambil daripada segala kebunnya akan buah-buah yang diinginkan. Buah-buah yang diinginkan. Faham tak ni? Aku ambil daripada segala kebun. Kebun akan buah-buah yang diinginkan. Ni cerita durian ke apa pula ni? Kebun buah, kebun jadi buah ni. Dia kitab-kitab muktabar ni diumpamakan dengan kebun. Kemudian bukan ambil suti kebun, ambil buah-buah yang diinginkan. Ambil poin-poin. Itu maksud dia gitu. Sekarang ni himpun daripada kitab-kitab hak muktabar. Kemudian dalam kitab-kitab muktabar diumpamakan dengan kebun ni, ambil sekalian ke? Tak. Banyak dalam tu. Macam-macam tanaman ada dalam tu. Tapi aku ambil ni akan buah-buah yang diinginkan. Hak buah-buah lain tu, hak tak berapa tu mana tak ambil lah. Ambil hak orang nak sangat buah orang nak sangat ni lah. Mana apa ni? Dia ambil poin-poin hak utama dalam kitab-kitab hak diumpamakan satu kebun. Mana satu kebun ni ada bagai-bagai masalah dalam tu. Tapi hak Syekh Ahmad ni cuma ambil hak penting-penting je. Hak asas-asas, hak poin-poin dia. Ambil buah-buah yang diinginkan. Dan daripada beberapa laut akan beberapa permata yang megah. Sama lah juga ni. Jadi kitab besar ni umpama satu laut. Akan beberapa permata yang megah, beberapa permata yang besar-besar. Maka dia ambil hak permata mahal-mahal dalam laut tu. Di dalam laut, lasar laut tu macam-macam benda yang ada.
Jadi kitab besar ni, kitab muktabar ni diumpamakan laut, tapi dia hanya ambil pungu hak mahal-mahal aje, hak permata-permata je. Di dasar laut tu apa benda tak ada, semua perkara ada, tapi hak diambilnya permata-permata saja. Maknanya dihimpun dari kitab-kitab muktabar, tapi bukan ambil ke semua, ambil poin-poin hak utama-utama lah. Berarti di kitabnya jadi tak besar mana. Bukan aku terjemah ni. Kalau terjemah macam kitab Minhajul Abidin, sebagaimana hak kitab Minhaj, hak asal hak Imam Ghazali tu banyak tu tebatu, hak Syekh Daud ni terjemah apa? Tebatu sebab diterjemah. Ni hanya himpun pungut daripada kitab-kitab besar je lah. Ambil poin-poin. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lama'ani saniyatal i'tiqad. Wallahu a'lam.